Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton dan subscriber. Seperti pada tajuk dan thumbnail, hari ni aku nak sembang-sembang sikit dengan korang mengenai apakah harapan rakyat pada BSH pada tahun hadapan, pada tahun 2021 sekiranya BSH ini diteruskan. Pertama sekali aku ingin mengatakan bahawa apa yang aku perkatakan dalam video ini adalah daripada hasil daripada komen dan juga rungutan penduduk rakyat Malaysia yang aku kenal lah ya. Dan aku kongsikan kepada korang semua. Semoga ia dapat menjadi satu penambahbaikan kepada BSH pada tahun yang akan datang. Baik, kita pergi pada apa yang kerajaan patut buat untuk BSH yang akan datang. Yang pertama ialah bantuan untuk golongan bujang. Okey, kita pun sedia maklum bahawa golongan bujang semakin ada kesedaran untuk mengundi dan mereka berkobar-kobar untuk mengundi untuk menentukan kerajaan ataupun wakil rakyat di tempat dia orang. Okey, alright. Jadi golongan macam ni kerajaan kena ambil perhatian Okey, kenapa aku cakap macam ni? Sebab banyak golongan bujang yang berumur antara 21 hingga 40 ni tak menerima bantuan yang sepatutnya Jadi bantuan yang sepatutnya ialah bantuan daripada segi bantuan tunai itu sendiri dan juga bantuan dalam bentuk e-wallet Jadi ada ketidakadilan sikit di situ Jadi banyak golongan bujang yang berumur di antara 21 hingga 40 tidak menerima e-wallet. E-wallet tu memang tak terima lah, dan bantuan kewangan tu pun mereka tak terima. Jadi golongan bujang, aku harap semoga pihak kerajaan ambil berat pertimbangkan. Mereka pun susah walaupun ada golongan bujang yang bergaji 2,000 lebih sikit, duduk di bandar, duduk di Kuala Lumpur, duduk di Shah Alam, duduk di Kelang, duduk di bandar-bandar besar Johor Bahru, Pulau Pinang. Mereka pun sepit lah hidup, susah juga kerana 2,000 lebih sikit pun dah ditolak. Jadi kalau boleh golongan bujang ni tolong bagi perhatian yang lebih sikit, dan juga tolong adilkan Dia sebenarnya kalau dah bujang, kita jangan kira umur. Kalau bujang umur 40 hingga 59, aku rasa golongan bujang yang dah lewat macam tu yang tak perlu dibantu sebenarnya sebab kebanyakan golongan bujang yang berumur 40 hingga 59 ni ialah golongan yang dah memang berkejaya, cuma dia orang tak nak kahwin saja. Tak maaf cakap tapi itu hakikat sebenarnya. Dan golongan bujang yang susah kebanyakannya ialah golongan yang baru nak membina kehidupan golongan yang baru bekerja, golongan yang baru habis belajar lepas tu bekerja, itu dalam lingkungan umur 21 hingga 40. Jadi nombor satu, apa yang rakyat harapkan ialah tumpukan sikit pada golongan muda ni sebab golongan muda ni bakal menentu ke mana hala tuju rakyat negara kita ni, dan undi tu akan pergi ke mana. Jadi tu yang nombor satu. Nombor dua pula ialah mengenai e-wallet ataupun e-tunai rakyat ni Okey, pada semasa Pakatan Harapan pemerintah dulu, nilai dia RM30. Okey, dan boleh dikatakan banyak juga rakyat yang tak nak menebus pun RM30 tu. Lepas tu Pakatan Nasional meningkatkan dia menjadi RM50. Okey, up RM20 daripada yang dulu. Jadi rakyat pun kurang berminat juga untuk mendapatkan e-tunai rakyat ni Bagi aku insentif e-tunai rakyat ni setakat RM50 ataupun RM30 ni belum cukup lagi untuk menarik perhatian rakyat kerana jumlah 30 dan 50 tu memang sikit. Apa je kau boleh dapat dengan RM50? Kau cerita kat aku sekarang. Korang pergi Tesco ke, korang pergi shopping mall ke, apa yang kau boleh dapat dengan RM50? Dua barang, satu barang je kan. Okey, jadi yang nombor dua, apa yang rakyat harapkan ialah e-tunai ni sekurang-kurangnya biarlah RM100 ataupun 100 ataupun daripada 100 hingga RM150. Barulah
akan merancakkan lagi e-wallet ni ya. Jadi pemberian e-wallet ni kerajaan boleh je tarik kat sini ya, kurangkan kat sini, lebih kat sini. Macam inilah mekanisme dia. Yang penting e-tunai tu kalau boleh janganlah 2 angka je kan. RM30, RM50, sikit sangat nilainya. Kalau boleh biarlah 3 angka. Kurang-kurangnya 100 atau 150. 120 pun boleh, asalkan 3 angka 3 digit. Itu ialah harapan rakyat yang kedua. Okey, baik, yang ketiga bantuan untuk ibu tunggal dah memang ada Okey, bantuan ibu tunggal. Tapi tidakkah korang semua sedar bahawa bapa tunggal juga menghadapi masalah kewangan? Kan, bukan hanya ibu tunggal saja yang ada masalah kewangan, bapa tunggal pun ada masalah kewangan. Jadi dalam memberi bantuan, kalau ada bantuan apa saja sekalipun, jika ia melibatkan tunggal-tunggal ni, kalau ibu tunggal ada bantuan 300 ke 200 one off, diharap bapa tunggal pun mendapat pembayar duit yang juga samalah kan. Jadi macam tak adil ibu tunggal sahaja sebab persepsi masyarakat sekarang ni yang susahnya ibu tunggal sebab menyara anak-anak. Tapi sedarkah korang bahawa ada juga bapa tunggal yang menyara anak-anak, yang mana sama ada isterinya meninggal ataupun bercerai dan anak-anak dijaga oleh bapa, dan bapa pula berpendapatan rendah. Jadi diharapkan ada penambahbaikan pada bantuan-bantuan yang akan datang, tak kira dalam kategori BSH ataupun bantuan khas apa. Jikalau ada bantuan untuk ibu tunggal, tolonglah bapa tunggal. Kerajaan boleh buat macam-macam cara untuk melapis permohonan bapa-bapa tunggal ni. Cek diorang punya EPF, betul ke gaji diorang ni rendah, bawah 2,000, bawah 3,000, ataupun tanggungan anak yang diorang jaga berapa orang. Pembelaan yang sama kepada bapa tunggal. Itu ialah harapan rakyat yang ketiga. Okey, kita pergi yang keempat, harapan rakyat sekiranya BSH ni ada lagi, akan dikekalkan pada tahun 2021. Yang nombor 4 ialah kesahihan tarikh. Tarikh ni memainkan peranan yang penting. Kenapa aku cakap penting? Kerana daripada tarikh itulah rakyat boleh merancang apa nak dibuat untuk rolling bajet keluarga. Jika kalau tarikh tu tak diberi satu tarikh yang pasti, ataupun melengah-lengahkan tarikh, rakyat akan rasa terbeban menunggu tu dan tak dapat nak membuat pusingan kewangan yang baik. Memang tak dinafikan rakyat sepatutnya bekerja untuk mendapatkan pendapatan. Yes, aku setuju tu. Kerja apa sekalipun, walaupun buat video macam ni pun dikira satu kerja juga kan. Ataupun kerja buat jualan, buat sale sana sini. Penjawat awam ke penjawat swasta ke, korang kena bekerja walau cara apa sekalipun. Tapi bila nak memberi bantuan, seharusnya ada satu spesifik date yang perlu diberi. Jadi bila ada tarikh yang jelas, rakyat senang untuk membuat rolling keuangan dalam keluarga. Sebagai contoh, okey, kita ambil sebagai contoh Encik Ali, bukan nama sebenar. Kesempitan wang. Jadi Encik Ali ni pergilah meminjam kepada, katakan kawan dia. Pinjam pada kawan dia. Man, bukan nama sebenar. Man. Ali tanya pada Man, Man, aku sempit sangat lah sekarang ni, boleh tak kalau aku nak pinjam kau 100 dapat duit BSH? Date dah tahu, senang kan. 15 hari bulan nanti aku bayar balik kat kau. Jadi kawan yang nak memberi pun rasa macam, okey, 15 hari bulan tahulah duit aku akan dapat balik, so dia akan bagi. Tapi jika tak ada tarikh yang khusus, kalau Ali nak tanya pada Man, Ali aku nak pinjam kau 100 BSH nanti aku bayar, Man nak bagi pada Ali pun dia akan fikir BSH ni tak bila-bila ni. So dia pun tak dapat membantu ni, sebab dia sendiri pun tak boleh nak rolling keuangan dia. Contoh. Jadi tarikh ialah satu fakta dan ia penting dalam sesuatu proses pembayaran ataupun pembelian, pemberian. Tarikh memainkan peranan penting, jangan lupa tu. Okey, bukannya bila bentang saja belanjawan,
Dan bila dinyatakan mengenai BSS, terus bagi specific date. Tak perlu. Yang penting bila dah menjengah ke bulan tersebut, nyatakan tarikh dengan segera. Contoh kalau pemberian tu pada bulan Julai, awal Julai tu announce tarikh supaya rakyat senang nak merolling keuangan, ya. Dan mana yang nak membeli barang-barang lain dulu, diorang akan guna dulu apa yang ada untuk cover up nanti. Contoh dia. So tarikh ialah apa yang rakyat harapkan, ya, di nombor yang keempat. Okey, dan perkara yang kelima, apa yang rakyat harapkan pada bantuan sara hidup yang akan datang sekiranya masih ada lagi bantuan ni, ialah apa? Yang nombor 5 ialah kecepatan pembayaran, ya. Kita semua sedia maklum bayaran disalurkan melalui bank, ya, akan dimasukkan ke dalam akaun penerima. Tetapi banyak yang berlaku penerima lambat terima duit, ya. Orang lain dah dapat, dia tak dapat lagi, duk nyucuk lah. So kenapa jadi macam tu, ya? Adakah itu disebabkan oleh masalah daripada pihak bank ataupun masalah daripada pihak pembayar tu, iaitu lembaga hasil lambat nak release duit? Jadi kalau boleh, sekiranya ada lagi bantuan sara hidup pada tahun depan, minta pembayaran ni yang bayar melalui bank dipercepatkan, ya. Memanglah pembayaran tu secara berperingkat, ya, tapi walaupun berperingkat, ada setengah golongan ni tak tahu kenapa ramai juga rakyat Malaysia yang dapat lambat sangat, ya, lambat. Jadi tarikh pembayaran tu, ya, kena dipercepatkan, jangan dilengah-lengahkan. Okey, tu yang nombor 5. Okey, dan yang last sekali, yang ke-6, ya. Okey, 6 je permintaan yang aku banyak dengar, iaitu bagi golongan, ya, berpendapatan 2,000 ke bawah, isi rumah B40. Okey, sekarang ni, buat masa sekarang ni pada aku lah, apa yang aku rasa, apa yang aku tengok, 1,000 tambah 100, lepas tu ada bantuan untuk anak 121 orang, aku rasa dah reasonable lah tu, ya, dah berpatutan dan bagus lah tu, ya. Memadai, ya, sebab rakyat Malaysia bukannya sikit, ya, ramai. Jadi jumlah tu pada aku dah okey dah. Cuma aku dan ramai lagi orang, ramai orang kat luar ni yang aku kenal, yang aku tak kenal pada PM lah kat Facebook lah, segala bagai semua mengatakan yang kalau boleh lah untuk B40 ni, jumlah untuk satu kepala anak tu dinaikkan, ya. Okey, kalau bantuan tu 1,000, okey, fix saja 1,000. Okey, tapi untuk anak tu kalau boleh naikkan ke 200 untuk seorang anak, ya. Limitkan kepada 4 orang je, tapi 200 untuk satu orang anak, ya. Jadi itu lagi munasabah aku rasa, ya, sebab kos tanggungan anak ni sebenarnya tinggi, ya. Tambah pula kalau keluarga yang ada ramai anak kecil, ya. Kita kan tahu, maintenance anak kecil. Aku pun ada anak. Masa anak aku kecil, aku tahu maintenance menjaga anak ni macam mana, ya. Dengan susu, lampin, segala benda-benda lain untuk baby ni, memang kos dia tinggi, ya. Dan kalau anak yang bersekolah pun tetap tinggi juga maintenance, ya. Tapi kita kena hadap juga, kan. Jadi semoga pada tahun hadapan bantuan sara hidup ni tolonglah, bantuan untuk anak ni, tambahan anak ni dinaikkan kepada RM200, ya, untuk seorang anak, dan terhad kepada 4 orang anak, jadi kalau keluarga yang besar ada anak 4 orang, 5 orang, sekurang-kurangnya diorang dapat RM800, so RM800 campur dengan 1,000 akan jadi RM1,800, ya. Kerajaan tak perlu nak naikkan amount bayaran tetap tu, tapi naikkan untuk tambahan anak ni kepada RM200 daripada RM120, daripada RM120 kepada RM200 untuk seorang anak. Dan akhir kata daripada aku, semoga kita pun akan, aku sendiri pun excited nak tunggu belanjawan untuk tahun hadapan, tak lama lagi akan keluar lah tu belanjawan, dan semoga dalam belanjawan tersebut ada
banyak lagi insentif inisiatif kerajaan untuk membantu rakyat ni. Tak kira lah sama ada daripada segi bantuan sara hidup ataupun daripada segi bantuan yang luar daripada bantuan sara hidup. Tapi kalau boleh, walau apa saja bantuan yang kerajaan ingin berikan kepada rakyat, biarlah bantuan itu betul-betul diberi mengikut sebagai dikata dan ikut tarikh yang dah ditetapkan, segerakan pembayaran dan hanya tumpu pada golongan yang betul-betul memerlukan. Jadi itu saja daripada aku berkenaan dengan isu apa yang rakyat harapkan untuk bantuan sara hidup pada tahun hadapan. Jadi apa yang penting sekali, aku sendiri pun mengharapkan agar pada tahun hadapan bantuan sara hidup ni masih dikekalkan dan masih ada lagi. Jangan bantuan ni setakat tahun ni jadi tahun yang terakhir, tahun depan dah tak ada lah bantuan sara hidup dan dibuat dengan inisiatif lain. Kena ingat bantuan yang betul-betul membantu rakyat ialah bantuan wang tunai. Selain daripada itu, bantuan peluang pekerjaan. Itu saja yang rakyat nakkan sangat. Bantuan wang tunai dan juga bantuan untuk bekerja, sama ada memberi peluang jawatan ataupun peluang-peluang perniagaan. Itu sahaja. Jadi kalau rakyat betul-betul prihatin, jika kerajaan betul-betul prihatin kepada rakyat, penuhilah dua kehendak rakyat ni, dan insya-Allah kerajaan akan jadi satu kerajaan yang cemerlang, gemilang, terbilang, tak terbilang-bilang, dan rakyat akan berbesar hati dan tak cakap banyak punya. Bila PRU pejam mata pun diorang tahu dah mana diorang nak marah, dan yang untungnya kerajaan juga. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang aku sampaikan ni adalah kebanyakannya adalah hasil rungutan dan permintaan atas permintaan orang lain untuk aku sampaikan benda ni, untuk kita kongsikan. Dan kalau boleh korang share lah video ni, ataupun korang sekian daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.